Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, alhamdulillah boleh masuk Okey, tadi silap setting. Okey, kita mula sekarang. Pada malam ni kita di muka surat kalau kitab terjemahan muka surat 429 ya. 429. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi masuk silap masuk ya. Dah keluar masuk balik alhamdulillah. Okey, kita menyambung apa yang kita baca pada minggu lepas berkenaan dengan al-fiqh, kefahaman yang dapat diambil daripada peristiwa kedatangan ataupun rombongan daripada Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hukum fiqh yang dapat diambil daripada kisah tersebut yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sambungan pada minggu lepas berkenaan dengan dialog ataupun debat yang berlaku di antara Ibn Qayyim dan Padri ataupun ulama Nasrani, kan? Dia berhujah dengan mereka yang akhirnya kalahlah Padri Kristian tadi dengan hujah dan hujah yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala. Di sini dia berhujah, kan? Apa yang kita baca pada minggu lepas berkenaan dengan dia cuba ilzamkan ataupun lazimkan ulama Nasrani tadi untuk menerima hujah yang dia kemukakan. Di sini dia kata فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما. Dia kata di sini maka bagi kalian wahai semua yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, okey, kalian dikenakan dia panggil dua perkara. Satu daripada dua perkara yang kamu mesti menerimanya. Kamu mesti menerima satu daripada dua perkara ni. Kamu mendustakan Rasulullah, maka kamu tak akan dapat lari daripada satu daripada dua perkara ini. Yang pertamanya, kalian mengatakan tiada yang mengadakan alam dan tiada yang mengatur. Okey? Kerana sekiranya alam ini memiliki pencipta lagi pengatur yang maha kuasa dan maha bijak, nescaya dia akan mengambil tangan kanannya dan memberinya balasan yang paling berat. Okey? Sini dia punya terjemahan tu agak macam kita susah nak faham sikit. Tengok dalam kitab bahasa Arab dia kata apa. Okey. So, imma an taqulu, sama ada kamu semua akan berkata la sani'a lil alam, tidak ada pencipta bagi alam ini. Kamu yang pertamanya kamu mesti kata macam ni. Kalau kamu mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tak percaya, kamu tak boleh terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah dia dan kebenaran dia, maka kamu tak akan dapat lari daripada satu daripada dua perkara ini. Perkara yang pertama, sama ada kamu akan berkata bahawa alam ni tak ada pencipta. Alam ni tidak ada pentadbir. Dan kalau alam ini ada pencipta ataupun pentadbir yang maha berkuasa lagi maha bijaksana, nescaya akan dirampas atas dua tangannya. La ukhidha ala yadayhi wa laqabalahu a'zama muqabalatin. Ya. Baik. Nescaya kalau alam ni ada pencipta, ada pentadbir yang maha berkuasa, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan disiksa, akan dihukum, kan? Dia akan menerima hukuman yang berat, kan? Dan sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud ini kalau pada pandangan kamu lah bahawa Rasulullah itu seorang yang tidak benar, yang tidak betul, kerana dia telah melakukan berbagai perkara begitu lama sampai 23 tahun, kan, sehingga dia berjaya dalam dakwah dia dan ramai orang yang mengikuti dia, yang menganuti ajaran dia, kan. Jadi kalau dia melakukan perkara yang menyanggahi kehendak Tuhan yang maha berkuasa, maksudnya dia akan disiksa, dia akan ditimpakan musibah ke atas diri dia, ya.
Kerana apa? Kerana tidak layak bagi Tuhan yang maha berkuasa, yang maha bijaksana untuk membiarkan seseorang hamba melakukan sewenang-wenangnya, pendustaan terhadapnya. Ya. Kalaulah raja dunia ni tak akan benarkan perkara itu berlaku, bagaimanakah raja yang memiliki segala langit dan bumi, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui? Kalau raja di dunia ini, dia tidak akan membiarkan orang yang mendustakan di atas nama dia, kan? Menggunakan nama dia berdusta, kan? Mencipta sesuatu perkara yang dia tidak redha. Kalau raja dunia, bagaimana pula segala raja yang memiliki segala langit dan bumi ini, kan? Jadi maknanya apa yang kamu pegang, iaitu maknanya kamu menganggap bahawa Rasulullah SAW itu seorang yang berdusta, bermakna kamu menganggap bahawa Tuhan ni tak ada pencipta, alam ni tak ada pencipta, alam ni tak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, tentulah Tuhan akan menahan dia, Tuhan akan menangkap dia, menyeksa dia, kan? Yang mana dia telah melakukan perkara itu selama 23 tahun. Dia mengajak orang dan dia melakukan pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Kenapa dibiarkan? Mana alam ni tak ada pencipta. Kamu pasti akan berkata begitu kalau kamu tak boleh menerima kerasulan dia. Ini kamu tak dapat lari daripadanya. Itu yang pertama. Okey. Ataupun yang kedua, kamu pasti akan mengatakan, kamu tidak akan dapat lari daripada perkara yang kedua ini, perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Sama ada kamu akan mengatakan yang keduanya, sandaran Tuhan, nisbatul Rabb ila ma la yaliqu bihi minal jawr, yakni kamu semua telah menisbahkan Tuhan itu kepada apa yang tidak layak, kan, daripada kezaliman dan kebodohan. Mana al-jawr maksudnya sikap jenayah, penjenayahan, sikap buat jenayah lah. Kamu telah menyandarkan Tuhan kepada jenayah, na'udzubillah, dan kebodohan dan kezaliman dan kesesatan, kan? Yang mana Tuhan tadi membiarkan hamba itu selamanya sesat, kan? Bahkan dia memberi pertolongan kepada orang yang berdusta. Itu pasti akan berlaku pada tanggapan kamu. Tuhan telah memberi pertolongan kepada orang yang berdusta kalau kamu menganggap bahawa Muhammad Rasulullah SAW itu seorang pendusta. Dan Tuhan pula bagi kekuatan kepada dia supaya dia boleh berkuasa di atas muka bumi. Yang mana ramai orang menyahut dakwah dia, ramai orang menyahut seruan dia. Yang mana pengikut-pengikutnya terus melaksanakan apa yang dia bawa setelah kewafatannya, setelah kematiannya. Dan kalimahnya menjadi tinggi, dakwahnya menjadi tinggi, tersebar di seluruh pelosok dunia. Dan maknanya setiap generasi menyaksikan tentang kenabian dia, generasi demi generasi, di setiap tempat, di setiap pelosok. Maka di manakah dia kekuasaan Tuhan yang maha bijaksana, yang membiarkan Muhammad itu terus berleluasa dalam menyampaikan dakwahnya, kan, sehingga dia berjaya tadi? Di mana Tuhan? Di manakah Tuhan yang maha bijaksana? Di manakah Tuhan yang maha penyayang, yang tidak menyayangi hambanya dengan menyelamatkan hambanya daripada kejahatan Rasul itu, Muhammad itu? Itu kamu pasti akan mengatakan perkara yang macam tu. Sesungguhnya kamu semua telah mencela Tuhan sekalian alam, a'zama qad'in, dengan celaan yang begitu berat, celaan yang begitu besar. Kenapa? Kerana Tuhan telah membiarkan Muhammad SAW itu berluasa dalam berdakwah kalau dia tak betul. Dan kamu telah mencelanya, menikamnya dengan tikaman yang amat teruk. Kamu mencela Tuhan tadi, dan kamu mengingkari Allah Ta'ala dengan keseluruhannya. Kemudian Ibn Qayyim kata rahimahullah, wa nahnu la nunkir, dan kita tidak mengingkari bahawa kebanyakan daripada para pendusta, mereka memang ada di atas muka bumi ini, dan mereka pernah berkuasa, dan mereka pernah memerintah, tetapi kekuasaan mereka tidak berlangsung lama, kan? Tidak sempurna kekuasaan mereka. Bahkan
para rasulnya akan mencantas. Dan begitu juga para rasul Allah dan pengikut-pengikutnya akan mencantas kejahatan-kejahatan tadi, dan mereka akan terhapus di muka bumi. Wa qata'u dabirahu wasta'salu sya'fatahu, sehingga mereka secara totalnya lupus daripada Quran. Kisah Namrus, kisah Firaun, kan? Akhirnya mereka lupus dan binasa. Hadhihi sunnatuhu fi ibadihi منذ قامت الدنيا. Inilah dia sunnah Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-Nya sejak dunia ini diciptakan, sampailah Allah Subhanahu wa taala akan mengambil balik dunia ini, ila ayyarithal arda wa man 'alayha, kan? Sehingga dunia ini akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Ibn Qayyim kata rahimahullah taala, ini dialog, ini debat daripada Ibn Qayyim dengan ulama daripada ulama Nasrani, ulama Nasrani. Okey. Jadi falamma sami'a minni hadzal kalam, kata Ibn Qayyim, ketika dia mendengar perkataan ini daripada aku, bahawa kamu ni semua ni, kalau kamu kata Rasul itu pendusta, kalau kamu kata Muhammad SAW itu pendusta, maka kamu tak akan keluar daripada dua kata-kata ini yang kamu mesti akan berkata dengannya. Jadi apabila dia dengar ucapanku ini, qala ma'adzallahi an naqul, dia kata, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kami ni nak berkata bahawa Allah itu zalim, bahawa Allah itu dusta. Bahkan orang yang munsif, yang benar daripada kalangan ahli kitab, mereka mengakui, kan, bahawa siapa yang mengikuti jalan Allah dan mengikuti jalan Allah Taala, maka ia termasuk daripada orang-orang yang berjaya dan bahagia di akhirat. Ya. Qultu lahu, bila dia kata macam tu, maka aku berkata kepadanya, kata Ibn Qayyim, fa kaifa yakunu saliku tariqil kadzdzab, bagaimanakah kamu melalui jalan yang sangat pendusta dan mengikuti jejaknya, dengan dakwaan kamu bahawa kamu termasuk di kalangan orang yang berjaya dan bahagia, kan? Baik. Jadi kamu telah mengikuti jalan Tuhan yang menipu. Gitu maksudnya. Ya, sebab kamu telah mendakwa dia menipu, sebab dia membiarkan Rasul itu berleluasa dalam dakwanya. Kan? Dia akan mendukung, menolong pengikut dah. Tapi kenapa dibiarkan begitu? Jadi maknanya, jadi kamu mengikut jalan yang mendusta, bagaimana kamu akan berjaya? Jadi maknanya, falam yajid budda min al-i'tiraf bi risalatihi, maka dia tak dapat tidak, mana dia terpaksa mengakui dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin lam yursal ilaihim, akan tetapi Rasulullah tidak diutuskan kepada mereka. Sebab apa pun depa nak bahawa Rasul itu daripada kalangan depa. Okey. Qultu, aku berkata, faqad lazimaka tasdiquhu wala budda. Kalau macam tu, kan, engkau mesti terpaksa mengakui kerasulannya. Tak dapat tidak. Mesti engkau terpaksa mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa qad tawatarat anhu al-akhbar. Kenapa? Sungguhnya telah mutawatir tentang Rasulullah SAW itu segala perkhabaran. Ya, dalam kitab-kitab kamu, dalam kitab Taurat, kitab Injil, menjelaskan bahawa dia adalah utusan Allah, bi annahu rasul rabbil alamin, bahawa dia adalah Tuhan, dia adalah utusan Tuhan sekalian alam, kepada seluruh manusia, ilan nasi ajma'in. Kitabihim wa ummihim, sama ada orang yang pandai menulis ataupun orang yang buta huruf. Dan dia mengajak ahli kitab kepada agamanya, Yahudi dan Nasrani. Wa qatala, dan dia memerangi mereka tidak mengikuti agamanya, sehingga mereka merendahkan diri dengan membayar jizyah kepada yang sekiranya mereka enggan untuk menganut agama Islam. Fabuital kafir, maka terdiamlah si kafir itu. Wa nahadha min fawrihi, dia pun bangun lari. Bangun pergi macam tu saja, sebab dia tak boleh nak berhujah.
Nah, bagaimana Ibn Qayyim rahimahullahu taala dia patah ke terus, dia kepak terus, maknanya ya apa nama Nasrani tadi, kan? Padri tadi, sehingga termangu dia, tak boleh nak jawab, tak boleh kata apa. Dia terkunci di situ. Akhirnya dia bangun, pergi. Malu macam tu saja. Kan? Dia tak ada hidayah, tak masuk Islam lah. Sombong dan bodoh dalam sombong dalam kebodohan. Orang-orang Nasrani mereka sombong dalam kebodohan. Ada pun orang Yahudi, mereka ni sombong dalam pengetahuan. Begitu. Wal maqsud, dan yang dimaksudkan di sini kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah lam yazal berterusan, yakni sentiasa fi jidalil kufar, berterusan dalam berdebat dengan orang-orang kafir, berhujah dengan orang-orang kafir, ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim, mengikut berbagai agama mereka dan berbagai kelompok mereka. Siapa saja yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berhujah kepadanya, menyampaikan Islam. Ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah baginda wafat. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dih, demikian juga para sahabatnya selepasnya. Wa qad amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bijidalihim, dan sesungguhnya Allah Taala telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdebat dengan mereka billati hiya ahsan, fi surah al-makkiyah wal madaniyah, dalam surah al-makkiyah dan surah al-madaniyah, kan? Wajadilhum billati hiya ahsan, kan? Begitu. Wa amarahu an yad'uhum ba'da dhuhuril hujjah ila al-mubahalah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka bermubahalah, kan? Sekiranya mereka enggan. Gitu. Kan yang mana kita dah baca dalam ayat mubahalah, ayat 59 sampai 61 bersurah Al-Imran tu kan. Yang rombongan Najran datang tadi, kan? Maknanya bila Nabi SAW sampai kepada mereka agama tadi, mereka enggan, maka Nabi ajak mubahalah. Setelah berhujah, kan? Dia tak mau terima hujah, jom kita mubahalah. Allah Ta'ala begitu dalam surah Al-Imran ayat 59-61 yang kita baca pada minggu lepas, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Ini ayat mubahalah. Okay? Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya mereka enggan, ya, mereka enggan untuk menerima dakwah tadi, maka diajak kepada al-mubahalah, yakni sumpah laknat lah. Laknat tadi kan. Dan dengan ini wa bihadza qama ad-din, dan dengan ini terdirilah ataupun tertegaklah agama. Wa inna ma ju'ila as-sayfu nasiran lil hujjati, sesungguhnya dijadikan pedang itu sebagai pembantu dan penolong bagi hujah. Setelah berhujah, berdebat, berhujah tak terima, maka kita berperang lah. Kita berperang. Ya kan? Fa inni ukhayyirukum baina ats-tsalatsa, beri kepada kamu tiga pilihan, immal Islam wa sama ada kamu nak terima Islam, wa imma an tadfa'u jizyatan wa imma an tadfa'u al-jizyata an yadin wa antum saghirun, sama ada kamu bayar cukai dalam keadaan kamu datang menghinakan diri kamu kepada kami, wa immal harb, ataupun yang ketiganya adalah peperangan. Itu pilihan. Pilihan daripada Islam. Kita challenge. Kan? Jadi maknanya kita tengok siapa yang
menang, siapa yang kalah. Kan? Itu dia maknanya begitu. Jadi Saif dijadikan pedang itu nasiran lil hujjati, sebagai pembantu bagi hujjah ataupun dalil tadi. Wa adalus suyufi, dan pedang yang paling baik, pedang yang paling hebat, pedang seadil-adil pedang yang paling adil apa dia? Saifun yansuru hujajillahi, ialah pedang yang menolong hujah-hujah daripada Allah Ta'ala, wa bayyinatihi wa huwa sayfu rasulih, dan ialah pedang rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ummatihi, dan umatnya. Habis tu. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, faslun, satu fasal pula. Wa minha, dan darinya, dari apa? Daripada kefahaman yang dapat kita ambil daripada kisah kedatangan rombongan Najran tadi. Anna man 'azzama makhluqan fawqa manzilatihi allati yastahiqquha, bahawa siapa yang mengagungkan makhluk lebih daripada darjatnya yang ia berhak padanya. Makhluk, darjat dia adalah darjat al-ibad, al-ubudiyah. Siapa yang mengangkat darjat al-ubudiyah daripada makhluk, bihaitsu akhrajahu an manzilati al-ubudiyyah al-mahdhah, dikeluarkan daripada darjat ibadah ataupun ubudiyah tadi, faqad asyraka billah, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa abada ma'allahi ghairahu, dan telah beribadah kepada Allah Ta'ala bersama Allah Ta'ala selainnya. Wa dhalika mukhalifun, dan demikian itu menyalahi li jami'i da'watir rasul, bagi segala dakwah para Rasul alaihimus salatu wassalamu, wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Wa amma qawluhu, kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, sebagai mulas apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala. Adapun katanya, kata Muhammad bin Ishaq, ini merujuk kepada Muhammad bin Ishaq, buka surat yang terdahulu. Kalau kitab saya muka surat 537, sekarang 546. Dia merujuk kepada beberapa muka surat yang lalu lah. Merujuk kepada beberapa muka surat yang lalu. Wa qawluhu, dan katanya, kata Ibn Ishaq, innahu SAW kataba ila Najran, bahawa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Najran, bismi ilahi Ibrahim, dengan nama Tuhan Ibrahim, kan? Dengan nama Tuhan Ibrahim, wa Ishaq, dan Tuhan Ishaq, wa Yaqub, kan? Dan apa nama Tuhan Nabi Yaqub. Fala adhunnu dhalika mahfuzan, dan saya maknanya yakin itu tidak sahih lah. Sebenarnya apa yang saya yakini itu tidak sahih. Yang mana waqad kataba ila Harqal, bahawa Nabi SAW pernah menulis surat kepada Harqal, kan? Azimu Rum, Maharaja Rum, ya? Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, bukan Nabi tulis sebagaimana disebut oleh dalam riwayat Ibn Ishaq di sini, bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub amma ba'd, kan? Kalau riwayat Ibn Ishaq macam tu disebut, ya. Adapun yang Nabi tulis kepada Harqal, Bismillahirrahmanirrahim, ini yang sahihnya, Nabi disebut dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa hadhihi kana sunnatuhu fi kutubi ila al-muluk, inilah dia sunnah Rasulullah SAW dalam menulis surat kepada raja-raja kafir, kan? Kama sayati insyaallah taala, sebenarnya akan kita jelaskan nanti insyaallah, kata dia. Wa qad waqa'a fi hadhihi riwayati hadha, kan? Yang berlaku dalam riwayat ini, inilah cerita inilah dia, kan? Riwayat ni. Wa qala dzalika, dan Nabi SAW menyebut demikian itu sebelum diturunkan ayat dalam surah An-Naml ayat pertama, Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, ya. Wa dzalika ghalat ala ghalat, demikian itu kesalahan di atas kesalahan lah. Kenapa? Kerana ini adalah surah Makkiyah,
yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW secara ittifaq, secara sepakat para ulama lah. Wa kitabuhu ila Najran. Adapun surat yang dituliskan kepada penduduk Najran adalah selepas Nabi SAW kembali daripada Tabuk. Kan ini maknanya dah hujung-hujung dah ni. Begitu. Baik. Wa fiha, dan dalam kisah itu juga memberi penjelasan kepada kita, kata Ibn Qayyim, jawazu ihanati rusulil kuffar. Harus menghina ataupun memandang remeh kepada utusan orang kafir tadi. Kan? Yang sebagaimana Nabi SAW tak layan mereka kan. Mereka kan datang ke Madinah dalam pakaian musafir. Mereka tak pakai belum pakai lagi pakaian kebesaran. Mereka pakai pakaian musafir dulu. Bila sampai di Madinah, baru mereka salin pakaian. Mereka tanggalkan pakaian musafir, pakai pakaian kebesaran mereka lah. Pakaian padri mereka, lepas tu pakai kalung emas, cincin-cincin emas pakai kan. Pergi jumpa Nabi SAW. Kan nak tunjuk mereka ni orang besar kan. Nabi tak layan pun. Nanti sebagai penghinaan bagi mereka lah. Mereka cakap Nabi tak layan pun. Dan Nabi tak cakap dengan mereka pun. Watarki kalamihim bila zahara minhum at-ta'azum wa takabbur. Kenapa? Kerana zahir daripada diri mereka itu pengagungan diri dan pembesaran diri, sikap sombong. Okey? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cakap dengan utusan-utusan Najran tadi. Dan Nabi tak jawab pun salam mereka. Kan? Sehinggalah mereka menukar balik pakaian mereka pakai balik baju mereka pakai masa musafir tadi, baju perjalanan. Dan mereka capakkan, tanggalkan segala perhiasan-perhiasan mereka daripada emas-emas tadilah. Begitu. Baik, kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, wa minha, dan daripada apa yang dapat diambil dari kisah itu, anna sunnata fi mujadalati ahli al-batil, bahawa yang sunnahnya dalam berdebat dengan orang-orang batil ni, puak-puak pengikut hawa nafsu ni, ahlul batil, ahlul bid'ah ni, kan? Apabila dah ditegakkan hujah ke atas mereka, mereka masih lagi nak berterusan di atas kebatilan. Walam yarji'u, dan mereka tidak mau rujuk kepada kebenaran, bal asarru 'ala al-'inadi, bahkan mereka berterusan dengan sikap sombong mereka dengan bid'ah yang mereka lakukan, kan? Ayyad'uhum ila al-mubahalah, bahawa mereka ini diajak untuk bermubahalah. Kan? Bila kita dah cerita dah ini sunnah, apa yang kamu lakukan ini adalah perkara bid'ah yang tak diredai oleh Allah Ta'ala, yang tak diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, apa masalah lah, benda ni bagus. Kalau Rasulullah tak pernah buat, kita buat, apa masalah dia? Bukan benda tak baik, benda baik kan? Walaupun bukan semua perkara yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Macam-macam hujah ya. Orang macam ni, kita boleh ajak mereka untuk bermubahalah. Kan? Bila dah berdebat, kan? Dulu pernah ada ustaz-ustaz sunnah kita berdebat dengan ustaz-ustaz ahli bid'ah tadi. Kan? Sepatutnya dia ajak mubahalah ya. Sepatutnya dia ajak bermubahalah, bersumpah laknat tadi. Kan? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan rombongan daripada Najran. Jadi masing-masing mempertahankan hujah dan pendapat masing-masing. Jadi kita bermubahalah lah, biar Allah Ta'ala yang memutuskan hukuman di antara kita, sama ada kita benar ataupun mereka benar. Jadi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka akan pusing-pusing perkataan. Dia kata ulama ni kata ulama tu kata, ikut ulama ni, kita ikut ulama ni. Di manakah Rasulullah SAW? Di manakah para sahabat Nabi SAW? Kan? Terutamanya golongan al-Asy'ariyah. Dia berkata para ulama kebanyakannya, majoriti para ulama ahli sunnah ada daripada golongan Asy'ariyah. Habis itu kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka? Adakah para sahabat berakidah Asy'ariyah? Jadi mereka akan pusing sangat pusing ni, maka akhirnya kita ajak mereka bermubahalah. Jom. Kan? Jom kita kata kita bermubahalah. Sebenarnya Allah Taala sebut dalam surah Al-Imran ayat 59 sampai ayat 61 tadi kan. Allah kata faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Barang siapa yang berhujah pada engkau, berhujah dengan engkau padanya selepas datang kepada engkau pengetahuan, maka katalah kepada mereka, faqul ta'alu, marilah, nad'u abna'ana, kita kumpulkan anak-anak kita masing-masing, kan? Anak-anak kita
keluarga kita, isteri kita, diri kita sendiri, kemudian kita bermubahalah dan kita sebut bahawa laknat Allah ke atas yang berdusta di antara kita. Nah, ini dia, ini poin yang terakhir lah. Kan? Dah masing-masing tak mau nak apa nama? Nak menegakkan hujah masing-masing, mengatakan dia yang benar dalam pegangan agama. Mana satu yang benar? Kan? Kamu yang melakukan perkara bid'ah, yang kamu kata kan, ulama dibuat, ulama tu buat, ulama dibuat, kan, macam-macam syubhah yang mereka datangkan. Orang yang mengajak kepada sunnah, kepada Al-Quran dituduh sebagai wahabi dan sebagainya. Mari kita bermubahalah. Terjadikan laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta di antara kita. Ini diajar. Kan? Begitu. Tak payah nak debat-debat kan? Debat-debat apa benda? Kan? Mari kata Allah, kata Rasul pun dia tak boleh terima. Dipusing sana, dipusing sini, kan? Begitu. Jadi selepas tu baru kita tahu macam mana apa Allah nak bagi kepada yang bermubahalah tadi. Jadi maknanya masing-masing kena berani lah. Kalau dia kata dia benar, bermubahalah, mubahalah. Baik. Waqad amara Allah subhanahu bidzalika rasuluhu, yang mana Allah telah perintahkan mubahalah tadi kepada Rasulnya SAW. Dan Allah tidak pernah kata bahawa ini bukan untuk umat engkau. Ini untuk, bukan, Allah tak pernah kata ini untuk kau saja, tidak untuk umat engkau. Allah tak pernah kata macam tu. Kan? Bahkan perkara ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ada sebahagian di antara mereka mengingkari Abdullah bin Abbas tentang perkara-perkara furu'. Dia kata, jom mubahalah apa ni? Walam yunkir alaihi sahabah, apabila Ibn Abbas kata macam tu, sahabat-sahabat lain tak bantah pun. Maknanya boleh. Hukum mubahalah ni berterusan, boleh sampai hari kiamat. Begitu juga wada'a ilaihi al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i juga mengajak mubahalah. Dalam masalah dia ajak Sufyan Ats-Tsauri dalam masalah mengangkat kedua tangan. Fi masalah raf'il yadain. Kan? Dan tidak ada yang mengingkari atasnya demikian itu. Ini menunjukkan kesempurnaan hujjah ini. Maknanya itulah dia cara dia, kan. Nak membantah ahlul bid'ah ataupun ahlul batil dengan kebatilan mereka. Setelah kita datangkan hujah-hujah yang kemas, yang kuat, tapi mereka masih membantah, maka diajak bermubahalah. Gitu. Kemudian pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini juga jawazul sulhi ahli kitabi, iaitu harus membuat perdamaian dengan ahli kitab lah. Ala ma yuridul imam minal amwal, atas apa yang dikehendaki oleh pemerintah imam, daripada mengambil harta, pakaian dan selainnya. Okay? Dan ini berlaku sebagaimana berlakunya pengambilan jizyah, cukai ke atas mereka. Dan tidak berhajat, ini tidak berhajat untuk mengambil setiap orang daripada mereka, daripada ahli kitab tadi. Kan? Bal yakun zalikal mal jizyatan alaihim, bahkan harta itu menjadi cukai ke atas mereka, yang mana mereka tadi membahagi-bahagikan sama mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Depa kumpul, kan, berapa-berapa yang sama-sama mereka, maka depa beri kepada kerajaan Islam. Dia tak kala Rasulullah mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, baginda menyuruhnya untuk mengambil setiap orang yang baligh min kulli halimin dinaran. Rasulullah SAW ambil pada yang setiap baligh, orang kafir yang baligh tu, kan, setiap orang 1 dinar. Au adluhu ma'afiriyan, maknanya ataupun yang seumpama dinar tadi daripada hasil tanaman. Dinar tak ada, maka ambil hasil tanaman lah. Berapa yang senilai dengan dinar, 1 dinar tadi lah. Dan beza di antara dua tempat ni, Najran dan Yaman ni, beza dua apa dia? Bahawa penduduk Najran mereka ketika itu belum Islam lah. Lam yakun fihi muslim, tak ada orang Islam di kalangan mereka. Maka jizyah tadi dia ambil secara keseluruhan daripada mereka, mereka bahagi-bahagi sama mereka lah. Setiap orang 1 kepala bagi banyak mana.
Adapun di Yaman, kanat Darul Islam. Yaman dah jadi negara Islam. Wa kana fihim Yahudun, dan di kalangan mereka ada bangsa Yahudi. Di Yaman ada bangsa Yahudi. Sampai hari ni pun ada Yahudi kan, Yaman kan. Kalau kita tengok dalam YouTube, kita buka tengok tu yang apa nama depa ada ni, rambut depa ni yang pintal-pintal ni, dipintal di sini. Panjang ni kan. Depa pintal sekali dengan janggut ni, rambut ni. Itu Yahudi di Al-Yaman. Dan dikatakan bahawa Yahudi Yaman ni mana depa masih lagi berpegang dengan dia panggil Yahudi totok lah. Kan? Dengan siapa contoh tak ingat lah. Depa ni kalau pergi ke Israel mana, depa ni macam orang kata apa, jadi orang yang dimuliakan lah. Macam rabai yang dimuliakan. Yahudi daripada Yaman ni kan. Gitu. Macam depa ni orang panggil apa, orang yang taat beragama gitulah, macam itulah. Kan? Okey, dan di sana ada orang Yahudi di kalangan orang Islam di Yaman. Maka Nabi SAW perintahkan Muaz bin Jabal untuk mengambil cukai atas setiap orang daripada Yahudi tersebutlah. Ya. Kemudian kata Ibn Qayyim, wal fuqaha yakhussuna al-jizyah bihadha al-qism dun al-awwal. Jadi maknanya para fuqaha maknanya mereka mengkhususkan jizyah ini macam nilah. Ambil kalau di apa nama di kalangan orang apa nama orang kafir, dia berada di kalangan kafir zimmi lah. Kafir zimmi, maka dia ambil daripada individu mereka lah. Kan? Kadar tertentu. Okey. Wakilahuma, kedua-dua jizyah lah. Kalau daripada negara kafir semua pun jizyah, apa nama daripada individu dalam negara Islam daripada kafir zimmi pun jizyah juga. Fa innahu, apa dia jizyah ini? Fa innahu malun, kerana jizyah itu adalah mal, adalah harta, kan? Ma'khudun minal kufari, yang diambil daripada orang kafir, ala wajhi saghari, dalam keadaan hina. Mereka menghinakan diri kepada kerajaan Islam membayar cukai tadi. Fi kulli am, dalam setiap tahun lah, pada setiap tahun. Wa minha, dan dari apa nama kalian dapat diambil daripada kefahaman yang dapat diambil daripada kisah ini, harus jawazu thubutil hulal fi zimmah, harus mengambil apa nama pakaian lah, pakaian daripada ahli zimmah, kan, depa bayar dengan pakaian kan, al-hulal tadi. Ya. Kama tathbutu fi diyah aidan, sebagaimana disabit dalam hukum diat, bayar denda. Diat ni dia bayar denda lah juga. Wa ala hadha, dan di atas ini juga harus yajuz thubutuha fi zimmati, maknanya pada kafir zimmi boleh bi aqdis salam, dengan akad apa nama kesejahteraan, akad apa nama persamaan, maksudnya akad salam ni akad sejahtera lah begitu, kan, perdamaian, kan, ataupun sokongan. Wabid dhaman, dan begitu juga dengan akad jamin boleh, kan, bayar gantilah, mengganti. Dhaman ni maksud bayar ganti. Wabid talaf, dan ketika ada banyak barang yang rosak boleh digantikan dengan pakaian contohnya. Jadi kama tathbutu fiha bi aqdis sadaq, sebagaimana sabit juga amalnya dalam akad janji, maksudnya kan, maksudnya berkahwin. Dia panggil akad kahwin, akad nikah. Boleh juga diberikan mas kahwin dengan jenis hulal, pakaian. Boleh bagi pakaian sebagai apa nama, dia panggil mas kahwin tu mahar kan. Akad dia panggil aqdu as-sadaq wal khulu'. Begitu juga khulu', wanita tadi dia nak khulu' daripada suami dia, kan, dia nak macam fasakh. Dia nak dia maksudnya khulu' ni macam cerai lah. Kan, dia nak pecat diri dia daripada bawah kuasa suami dia, maksudnya macam cerai lah, macam tu lah. Dan dia bayar tebus talak, dia panggil tebus talak. Boleh juga dengan al-hulal, yakni pakaian tadi. Okey, wa minha, dan darinya juga annahu yajuz muawadatuhum, harus, kan, maknanya menerima daripada mereka, daripada ahli, daripada orang kafir tadi, ala ma salahu alaihi min al-mal bighairihi min amwalihim bihisabi, selain daripada apa nama pakaian apakah benda ke, maknanya boleh, kan, diterima sebagai jizyah, janji sesuatu yang bernilai lah, perkara yang bernilai tadi, mengikut hisab atau perhitungan dia lah, kadar dia yang telah ditetapkan oleh kerajaan Islam. Wa minha, dan darinya juga fiqhu kisah tadi, istiratul imam ala al-kuffar,
pemerintah ataupun raja memberi syarat kepada orang-orang kafir tadi, ayyu'u rusulahu, bahawa mereka tadi kena memuliakan utusan-utusannya. Jadi pemimpin Islam dia boleh bagi syarat, kepada wilayah-wilayah kafir yang di bawah jajahan dia, bagi syarat supaya apabila utusanku datang, kamu semua kena muliakan dia, letakkan dia di tempat yang patut, yang sepatutnya, kan? Maksudnya beri tempat tinggal, sediakan tempat tinggal untuk dia makan, kan? Dan jadikan dia sebagai tetamu kamu selama beberapa hari. Boleh bagi pemerintah Islam untuk meletakkan syarat tersebutlah. Kemudian wa minha, dan darinya, dari kisah itu juga, jawazu ishtiratihi alaihim ariyatan, ma yahtajul muslimuna ilaihi min silahin. Harus juga bagi pemerintah ataupun bagi raja, bagi imam tadi, untuk meletakkan syarat ke atas kafir yang di bawah jajahan ataupun di bawah taklukan mereka, untuk memberikan pinjaman kepada kaum muslimin, apa yang mereka berhajat kepadanya, terutamanya senjata lah, meminjam. Mereka meminjamkan kepada tentera Islam senjata, kan? Ini syarat boleh juga dikeluarkan oleh pemerintah tadi kepada tempat yang menjadi jajahan dia lah. Okey, au mata'in, silah, senjata ataupun apa-apa barangan, kan? Pelana kuda ke apa ke, kan? Baju besi ke, ataupun haiwan, kenderaan ke, boleh. Wa anna tilkal 'ariyah madmunah, bahawa barang-barang pinjaman itu semua akan dijamin lah. Kalau rosak akan dibayar balik lah, akan diganti lah, bukan bila rosak dicampur jadi Islam, bukan macam tu. Islam maknanya dia pinjam, dia akan bayar balik lah, kalau rosak dia akan ganti balik. Dia panggil apa? Wa anna tilkal 'ariyata madmunatun, bahawa barang-barang pinjaman itu semua akan dijamin lah, kan? Lakin hal hiya madmunatun bi syarat atau bi syara'? Adakah jaminan itu dengan syarat tadi ataupun dengan syariat? Mengikut syariat atau mengikut syarat tadi? Hadza muhtamal, ini maknanya sesuatu yang dipertanggungkan, dibuat andaian padanya. Waqad taqaddama al-kalam, dan perbahasan tentang ini telah pun berlaku dalam perang Hunain dulu kan, kita baca dah. Waqad sarraha hahuna bi annaha, dan di sini dijelaskan dalam kisah ini bahawa ia adalah madmunatun birraddi, bahawa dijamin akan dikembalikan barang itu, kan? Walam yata'arrad il-dhaman at-talaf, maknanya kalau barang yang rosak tadi akan digantilah, kan? Gitu. Wa minha, dan darinya, anal imam, bahawa ketua pemerintah, la yuqiru ahlal kitab ala al-muamalatir ribawiyah, dia tidak boleh menerima, kan, ahli kitab untuk mereka bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Tak boleh. Pemerintah Islam dia tak boleh kata, tak apalah kau orang kafir, kamu ada sistem kamu sendiri, kamu boleh beramal dengan amalan riba. Tak boleh, kan? Dia tidak boleh menerima ahli kitab tadi, kan? Dia kata kami nak buat sistem pinjaman riba. Siapa pun tak boleh yang duduk di bawah jajahan, di bawah pemerintah, di bawah naungan pemerintah tadi, kan? Siapa pun, orang Islam kita tak boleh lah. Orang kafir yang nak bermuamalah dengan muamalah ribawiyah tidak dibenarkan, total tak boleh, kan? Itu cerita dia, kan? Jadi berat pemimpin ni sebenarnya, sangat berat. Macam mana nak jawab depan Allah Ta'ala besok, kan? Tentang cabang-cabang dosa, cabang-cabang hukum syariat yang mereka abaikan. Telahlah mereka ni jahil, kan? Jahlatul jahla, jahil yang teramat jahil tentang agama. Itu dia. Kemudian banyak pula benda-benda yang yang berlaku di bawah pentadbiran pemerintahan mereka yang menyalahi syariat Tuhan. Macam mana nak jawab tu agak-agak? Boleh jawab ke? Allahul musta'an, kan? Jadi kepimpinan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Semua orang akan berlari, semua orang takut, kan? Semua akan berlepas diri
kami tak mau, kami takut. Di akhirat ni semua macam tu lah. Dah. Wa qala alladhina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Orang yang pemimpin-pemimpin ni kata apa? Kita semua duduk dalam ni lah. Allah dah hukum dah pasti. Dah buat ketetapan hukuman ke atas kita. Nak kata apa? Kan? Pengikut-pengikut pakat duduk salah pemimpin. Bila di akhirat nantilah. Itu tu dia. Jadi jangan kita suka-suka kan nak jadi, minta jadi pemimpin dan sebagainya, kerana ia adalah penyesalan. Kan? Walaupun gaji besar pun nak makan macam mana? Kan? Sehari 10-15 ringgit pun tak habis makan. Kan? Begitu. Jadi seronok megah dengan pangkat je lah. Nak buat apa? Kan? Kalau di akhirat nanti kita susah dan menderita. Begitu. Baik. Kenapa? Jadi maknanya tidak boleh bagi imam, bagi ketua, bagi pemerintah untuk menerima amalan ribawiyah walaupun daripada ahli kitab ataupun daripada orang kafir mana-mana. Lianna haramun fi dinihim. Kenapa? Amalan ribawiyah juga haram dalam agama mereka. Wa hadha kama la yuqirruhum 'ala as-sukri. Begitu juga dia tidak membenarkan mereka untuk bermabuk-mabuk. Kan? Ya, mabuk pun tak boleh. Wala 'ala liwat wa zina. Begitu juga tidak boleh untuk LGBT ni. Kan? LGBT. Kan? Lesbian, gay, transgender ni kan. Liwat ni. Tidak boleh membenarkan. Memang payah berat betul lah pemimpin ni. Banyak cabang dia akan tanggung. Siap kapal bawa dosa lah. Na'udzubillah. Gitu. Rakyat dia nak buat ni kan. Ni geng-geng LGBT ni. Kan? Di Malaysia pun dah ada ni. Lesbian, gay, transgender ni. Allahu Akbar. Ni sebab tu Allah Ta'ala bagi kita ni musibah ni tak habis-habis ni. Kan? Kenapa? Kerana ada puak-puak ni lah ni. Puak-puak syaitan al-ins ni. Syaitan-syaitan daripada manusia ni kan. LGBT lah. Sister in Islam lah. Gerakan liberal lah. Allahu Akbar. Macam-macam jahanam dalam negara kita. Dan di bukan negara saja. Di merata tempat lah. Kan? Jadi masa bila nak habis musibah corona lah, mai satu, habis satu, mari satu, mai habis satu, mari satu. Masa bila nak habis? Maksiat berleluasa. Dahlah kejahilan ni kita kata berleluasa. Umat Islam ni nama je tinggal. Tak tahulah sebab tu Nabi kata pagi Islam petang kafir, petang Islam pagi kafir. Macam mana rupa dia? Allahu Akbar. Zaman bila? Zaman kita ni dah lah. Macam tu. Baik, yang mana kita tak tahu lah. Tapi hakikatnya mukjizat Nabi cakap benda tu lah. Berlaku kan. Wala yahudduhum ala dhalika. Jadi tidak boleh memberi had kepada mereka di atas demikian itu. Maksud tak boleh langsung. Ya? Bukan bal. Bal yahudduhum ala dhalika, bahkan dia kena laksanakan hukum hudud ke atas mereka kalau dia buat kerja ni. Dia buat liwat, dia buat zina, dia minum arak, dia muamalah ribawiyah, gitu. Okey, ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Lagi pengajaran pada kisah ini apa dia? Annahu la yajuz an yu'khadha rajulun minal kuffar bi dhulmin akhar. Tak boleh kan kita nak pergi seksa, nak pergi tangkap orang kafir hak lain dengan sebab kesalahan orang kafir lain. Mana boleh? A buat salah, pergi tangkap B. Kenapa? Kerana kedua-dua mereka adalah kafir. Mana boleh? Tak boleh. Kama la yajuz zalika fi haqqil muslimin. Sebagaimana tidak boleh pada hak orang Islam, begitu juga pada orang kafir tak boleh. Kedua-duanya adalah kezaliman. Kan? Orang A buat salah, pergi tangkap B. Kenapa? Kerana A, B kafir. Tak boleh macam tu. Kan? Kemudian wa minha anna aqdal ahdi wa dhimmah masyrutun. Dan daripada kisah itu juga dapat diambil bahawa akad, ikatan perjanjian, kan, dan zimmah tadi di bawah perlindungan tadi, masyrutun adalah disyaratkan binushi ahli al-ahdi, wa dhimmah wa islahihim, adalah disyaratkan dengan menasihatilah mereka, kan, supaya kamu kena taat kepada pemerintah, kamu tak boleh buat gangguan, tak boleh buat kekacauan, tak boleh nak sebarkan rahsia negara dan sebagainya. Fa idza ghashu muslimin,
Apabila mereka menipu orang-orang Islam, wa afsadu fi dinihim, dan mereka buat kerosakan dalam agama mereka, fala ahda lahum, maka tidak ada penghormatan perjanjian lagi, wala zimmata, dan tidak ada perlindungan lagi. Wa bihadza aftaina nahnu, dan dengan inilah kami memberi fatwa, wa ghairuna, dan selain kami, fi intiqadi ahdihim, dalam menghancurkan, merosakkan perjanjian, memutuskan perjanjian dengan mereka apabila mereka mengadakan pembohongan dan pendustaan, penipuan tadilah. Lima haraqul hariqul azim, lamma haraqu al hariqul azim fi Dimashq, ketika mereka melakukan pembakaran yang besar di Damaskus, di Damsyik, hatta sara ila al jami', sampailah api itu pergi ke al-Jami' al-Umawi, masjid tu. Jadi mereka telah buat benda ni, buat kerosakan ni, ahli zimmah ni. Wa bintiqadi ahdi man wata'ahum wa'anahum biwajhihim ma, begitu juga segala perjanjian terbatal. Siapa saja yang berkaitan dengan mereka. Bal wa man 'alima dzalika, bahkan barang siapa yang mengetahui demikian itu tetapi dia tidak mengangkat perkara itu kepada pemerintah, maka dia juga menerima hukuman. Fa inna hadza min a'zamil ghishi wad darar, kerana ia sebesar-besar penipuan dan kemudaratan yang ditimpakan ke atas Islam dan orang-orang Islam. Itu yang dapat diambil daripada kisah ini yang dikutip, dihuraikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa minha, dan darinya, ba'thul imam ar-rajul al-alim ila ahli al-hudna fi maslahatil Islam ila akhiri kalamihi, sampailah habis apa yang dia beritahu. InsyaAllah kita sambung lagi lah bacaannya pada minggu yang akan datang, bitaufiqillahi ta'ala wa bi'iznih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.